Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan topik teori moral panik. Okey, kita beralih kepada pengenalan. Teori panik moral merujuk kepada fenomena sosial di mana masyarakat, media atau kelompok tertentu merasa terancam atau khawatir terhadap suatu hal atau kelompok yang dianggap dapat merusak norma-norma sosial, moral atau nilai budaya. Fenomena ini seringkali terjadi meskipun ancaman yang dirasakan tidak sebesar yang dipersepsikan. Dalam keadaan ini, suatu isu atau kelompok tertentu dibesar-besarkan, seringkali melalui laporan media, untuk menciptakan rasa panik dan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada sorotan literatur. Yang pertama, pembunuhan beramai-ramai, Columbine dan moral panik berkaitan budaya Goth. Tragedi pembunuhan beramai-ramai di Sekolah Tinggi Columbine pada tahun 1999 telah mencetuskan reaksi yang meluas dan membawa kepada fenomena panik moral di kalangan masyarakat Amerika Syarikat. Walaupun isu keganasan senjata api dan keselamatan sekolah adalah kebimbangan utama, satu aspek yang menarik dalam reaksi sosial terhadap kejadian ini adalah bagaimana budaya Goth menjadikan kambing hitam dalam analisis media dan masyarakat. Banyak kajian menyelidik bagaimana media menggambarkan subkultur Goth sebagai penyebab utama tragedi tersebut. Walaupun faktor-faktor yang lebih mendalam seperti budaya senjata api, kesihatan mental dan pengabaian sosial sering diabaikan. Stanley Cohen dalam kajiannya mengenai moral panic memperkenalkan idea bahawa ketakutan sosial seringkali disebabkan oleh penggambaran kumpulan tertentu iaitu folk devils yang dianggap mengancam keselamatan dan nilai-nilai sosial. Secara keseluruhannya, sorotan literatur mengenai pembunuhan beramai-ramai Columbine dan panik moral yang berkaitan dengan budaya Goth menunjukkan bagaimana ketakutan sosial terhadap budaya remaja dapat digunakan untuk mengalih perhatian daripada isu-isu yang lebih besar dalam kalangan masyarakat. Media melalui pendekatan yang lebih sensasi dan penyalahgunaan naratif telah memperkuatkan ketakutan terhadap subkultur yang berbeza tanpa menyelesaikan masalah utama seperti akses mudah kepada senjata api, kesihatan mental yang tidak mencukupi dan pengabaian sosial. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media dalam membentuk persepsi awan, khususnya dalam menghadapi kejadian-kejadian yang menimbulkan ketakutan besar dalam masyarakat. Seterusnya, panik moral dan perang dadah. Panik moral merujuk kepada reaksi sosial yang berlebihan terhadap sesuatu isu yang dianggap akan memberikan keburukan dan mengancam nilai norma dan keselamatan masyarakat. Isu ini seringkali dicetuskan oleh pihak media dan diperkuatkan lagi dengan tindakan pihak berkuasa. Dalam konteks The War of Drugs, panik moral merupakan salah satu faktor utama yang membentuk pandangan masyarakat terhadap isu ini. Teori panik moral ini juga diperkenalkan oleh Stanley Cohen, iaitu berkaitan tentang reaksi masyarakat terhadap subkultur Britain pada tahun 1960-an. Panik moral ini biasanya berlaku apabila sesuatu isu dibesar-besarkan sehingga menjadi ancaman sosial yang dianggap serius. Dalam artikel Moral Panic and the War of Drugs ini juga, ia bukanlah hanya berkaitan dengan dadah, jenayah dan ketagihan. Artikel ini juga berkait rapat dengan isu stigma maupun pandangan masyarakat terhadap penyalahgunaan dadah yang akan mencetuskan kebimbangan, ketakutan dan tidak berfikir secara rasional. Seterusnya ialah mengkaji teori kepanikan moral dalam situasi kepanikan moral seksual di era digital. Kepanikan moral adalah situasi sosial yang menyebabkan rasa takut dan cemas dalam masyarakat seringkali menjadi buang mulut oleh media yang memberikan pandangan atau stereotip tertentu. Terdapat 3 contoh kepanikan moral seksual di Indonesia, iaitu yang pertama, kes berkaitan dengan Gernawi, kes porno aksi dan kes LGBT. Pertama sekali iaitu kes berkaitan dengan Gernawi pada tahun 1965. Kes ini berkaitan dengan nyawa para jenderal di Lubang Buaya dan mereka menari-nari sambil dalam keadaan yang bogel.
ini berhubungan dengan kepanikan moral LGBT yang bermula pada tahun 2016. Yang kedua ialah kes berkaitan dengan porno aksi yang berlaku pada awal tahun 2000. Konflik antara penyanyi dangdut terkenal Indonesia iaitu Inul Daratista dan Romai Irama berkaitan dengan tarian yang dilakukan iaitu goyang jebur yang menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini telah menyebabkan pencinta dangdut Indonesia berasa terkesan. Dan yang ketiga iaitu kes berkaitan dengan LGBT yang berlaku pada tahun 2016. Kepanikan moral yang menyebabkan media bersifat homofobik dan menyebabkan mereka menyebarkan ujuran kebencian terhadap kelompok ragam gender dan seksual non-normatif. Oleh itu, teori berkaitan dengan kepanikan moral adalah kajian multidisipliner yang tertumpu pada konsep-konsep kriminologi. Pengkaji awal kepanikan moral pada tahun 1960 dan dekad-dekad berikutnya lebih banyak menelaah etika yang berkaitan dengan masalah sosial seperti penggunaan dadah, alkohol, dan seksual. Oleh itu, hal ini telah menyebabkan golongan muda, iaitu terutama golongan remaja, terkesan terutamanya dalam kumpulan LGBT ini. Permasalahan ini dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat, terutamanya anak muda. Itu jenayah dan kepanikan moral, kajian kes pemberitaan rogol bunuh dalam akhbar terpilih di Malaysia. Dalam isu rogol bunuh, fenomena ini seringkali terjadi apabila kes jenayah yang menggemparkan mendapat perhatian yang luas melalui media. Ini menyebabkan masyarakat memberikan respon yang kuat, iaitu seperti ketakutan, kemarahan dan permintaan untuk melakukan tindakan yang tegas yang perlu diambil, yang menegaskan bahawa kepanikan moral bukanlah berlaku sekali sahaja, namun ia berlaku secara berulang kali. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana akhbar berlainan bahasa di Malaysia membina makna jenayah dan seterusnya mengkaji implikasi jenis pemberitaan dalam kalangan masyarakat dari segi kepanikan moral. Cara pelaporan dan cara penyampaian media massa ke atas jenayah yang berlaku bukan sahaja menimbulkan perasaan takut dan bimbang, namun ia membangkitkan pelbagai stereotip yang ada. Nilai komersial dalam pelaporan media yang berbau sensasi menyebabkan peningkatan pengedaran akhbar. Namun begitu, stereotip terhadap golongan wanita diperkuatkan lagi oleh media massa menerusi pemberitaan tersebut. Oleh itu, masyarakat meminta cara penyelesaian dengan menulis surat kepada pihak yang berkenaan. Mulanya, kajian ini mendapati bahawa akhbar yang berlainan bahasa di Malaysia mensensasikan berita jenayah pada tahap yang berbeza. Contohnya, pelaporan akhbar yang dibuat membuat spekulasi ke atas jenayah, pelaporan media yang membuat suspense supaya berita tersebut menjadi lebih menarik, pelaporan media yang memutarbalikkan cerita dan sebagainya. Oleh itu, terdapat kepanikan moral dalam kes jenayah rogol bunuh ini. Seterusnya yaitu moral panic and tight spots. Panik moral merupakan fenomena sosial di mana masyarakat, media, atau kelompok tertentu rasa terancam atau risau terhadap sesuatu perkara. Tight spots pula dikenali sebagai produk di bawah jenama Tide yang diperkenalkan oleh Procter & Gamble pada tahun 2012. Tide Pod merupakan kapsul deterjen pakaian yang terdiri daripada 3 warna, yaitu warna biru, warna putih, dan warna oranye. Panik moral dapat dikaitkan dengan Tide Pod disebabkan oleh fenomena Tide Pod Challenge yang berlaku pada tahun 2017. Pada tahun 1972, pertama kalinya Stanley Cohen memperkenalkan konsep tersebut dari teori sosiologi dalam bukunya yang bertajuk Fox, Devil, and Moral Panic. Dalam konteks ini, kita dapat melihat dan mengetahui bagaimana fenomena Tide Pod Challenge berlaku dan reaksi masyarakat terhadap fenomena ini. Fenomena ini berlaku di kalangan remaja, di mana remaja tersebut sengaja mengunyah produk tersebut semata-mata untuk menyahut cabaran.
Justru fenomena ini tersebar dengan cepat di media sosial sehingga mengundang kecemasan besar bagi kalangan orang tua, terutamanya ibu bapa dan masyarakat setempat. Maka, golongan tersebut menganggap bahwa Titpods merupakan ancaman yang serius terhadap keselamatan remaja. Meskipun fenomena ini jarang berlaku, tetapi memberi kesan yang sangat besar terhadap produk Titpods. Justru, media sosial memburukkan produk Titpods berkenaan bahaya penggunaan produk Titpods. Walaupun pada realitinya produk tersebut adalah selamat untuk digunakan, tetapi remaja tersebut yang telah menyalahgunakan produk tersebut. Oleh itu, fenomena ini memberikan panik moral terhadap banyak pihak dan jelaslah bagaimana fenomena Titpods Challenge sebagai simbol ancaman sosial kepada masyarakat. Okey, kita beralih kepada conceptualize 5 key variables. Yang pertama, pelumba lelaki. Berdasarkan kajian literatur yang telah diperoleh, hasil tinjauan yang dipilih adalah mengenai reaksi masyarakat terhadap boy racer. Pemandu menyedari bahawa gambaran negatif mereka dalam media. Masyarakat berpendapat bahawa boy racer tidak mempunyai masa depan yang cerah. Walau bagaimanapun, usaha mereka untuk mengubah mitos boy racer tidak berjaya. Walaupun media subkultur dapat menyediakan saluran ekspresi diri untuk golongan muda, bentuk media ini juga boleh terperangkap dalam panik moral. Ironinya, media dan golongan muda itu sendiri yang memperkukuhkan ketidakrasionalan bagi panik moral tersebut. Reaksi masyarakat terhadap subkultur boy racer di Aberdeen adalah bukti panik moral yang bersifat sementara. Terdapat 5 ciri dalam panik moral yang telah dikenal pasti, termasuklah kebimbangan, permusuhan, konsensus, ketidaksamaan dan ketidakstabilan. Kertas kerja ini memberi penjelasan mengenai panik moral yang berkaitan dengan budaya kereta tertentu yang dikenali di UK sebagai boy racer. Selain menyediakan manfaat mobility dan secara sementara untuk melarikan diri dari kehidupan bekerja, kereta juga menyediakan ruang sosial bagi golongan muda di luar rumah ibu bapa. Stanley Cohen dan Jock Young adalah yang pertama menggunakan konsep panik moral secara sistematik dalam kajian mereka mengenai reaksi masyarakat terhadap kelakuan yang menyimpang. Seterusnya, berdasarkan tujuan literatur yang dibuat, perubahan sosial merupakan pembelai ubah yang terdapat dalam artikel In the Name of Childhood Innocence, a discursive exploration of the moral panic associated with childhood and sexuality. Perubahan sosial merujuk kepada proses di mana pola, struktur dan juga fungsi masyarakat mengalami perubahan seiring dengan waktu. Perubahan ini terjadi melalui pelbagai aspek seperti nilai-nilai, norma, budaya, perilaku, institusi sosial, teknologi dan juga hubungan sosial. Artikel ini juga menerangkan bagaimana kanak-kanak seringkali dikaitkan dengan kesucian dan juga perlindungan moral dalam masyarakat moden. Kepanikan moral yang diperkenalkan oleh Stanley Cohen menjelaskan bagaimana kumpulan sosial tertentu seperti kanak-kanak ini menjadi sasaran perhatian orang ramai apabila seksualiti itu sendiri timbul. Perubahan sosial ini juga menyebabkan penerimaan terhadap dasar-dasar yang lebih ketat dalam melindungi kanak-kanak seperti penguatkuasaan undang-undang terhadap pornografi kanak-kanak. Hasil tinjauan yang dipilih iaitu mengenai teori kepanikan moral dalam migrasi yang tidak teratur. Fenomena sosial panik moral pertama kali diterangkan oleh ahli sosiologi dari British iaitu Stanley Cohen pada tahun 1972 dalam bukunya False Devil and Moral Panic. Panik moral adalah reaksi kolektif terhadap tindakan atau peristiwa yang mengancam tataman sosial, politik atau budaya yang sedia ada. Dalam teori kepanikan moral ini iaitu menggunakan stereotip atau ramalan negatif tentang situasi keselamatan dan menggunakan imagen semula jadi, contohnya kemasukan gelombang atau banjir menyebabkan orang ramai membayangkan pendatang sebagai ancaman yang serius bagi mereka. Cohen menggariskan 5 peringkat proses, iaitu yang pertama
sesuatu atau seseorang dianggap dan ditarifkan sebagai ancaman kepada norma biasa. Yang kedua iaitu media berita dan ahli-ahli masyarakat menggambarkan ancaman secara simbiotik kepada masyarakat yang lebih besar. Yang ketiga iaitu kebimbangan umum yang meluas ditimbulkan oleh cara media berita menggambarkan ancaman itu. Yang keempat iaitu pihak berkuasa dan pengubal dasar bertindak balas terhadap ancaman sama ada nyata atau dirasakan dengan undang-undang atau dasar baharu. Yang terakhir iaitu panik moral dan tindakan mereka yang berkuasa mengakibatkan perubahan sosial. Rangka kerja seterusnya ialah berkaitan dengan politik. Kajian literatur membincangkan teori kepanikan moral dan politik moral di Sumatera Barat. Dalam konteks ini, pihak berkuasa seperti kerajaan dan institusi agama menggunakan asas adat dan agama untuk mengawal standard moral masyarakat. Mereka mengabaikan kumpulan LGBT demi kepentingan politik untuk mendapatkan sokongan media massa. Chogen pada 2011 memperkenalkan istilah panik moral yang merujuk kepada penulisan media massa British pada tahun 1960 yang menggambarkan perbuatan menyimpang belia British. Stigma menyimpang ini telah dilakukan oleh pihak berkuasa seperti kerajaan, institusi agama dan juga media. Oleh itu, keadaan ini berbeza dengan Chogen 2011 dan PK 2009, iaitu orang muda di Sumatera Barat yang menjadi objek panik moral juga memberi kelulusan dan komited kepada nilai budaya dan agama. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai ancaman, tetapi bersetuju dengan konsep zina dan masalah yang berkaitan dengan panik moral ini. PK pada 2013 pula menjelaskan bahawa tiada bukti konkret untuk menyokong kebimbangan kerajaan mengenai penurunan moral di kalangan orang muda. Walau bagaimanapun, isu moral tetap menjadi dominan di ruang awam, terutamanya isu anti-LGBT yang sering disebut oleh ahli politik menjelang pilihan raya serentak. Teori framework yang seterusnya ialah media. Berdasarkan literatur yang telah dibuat, media merupakan salah satu pemboleh ubah yang terdapat dalam artikel Typepods. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, media merupakan sejenis cara komunikasi yang membolehkan maklumat disebarkan kepada masyarakat sama ada melalui radio, televisyen, akhbar, majalah dan filem serta internet. Media sering digunakan untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap isu-isu semasa. Antara salah satu konsep yang berkaitan dengan media ialah panik moral, di mana kita dapat mengetahui reaksi masyarakat terhadap sesuatu fenomena yang dianggap sebagai satu ancaman yang berbahaya dan mampu untuk mengancam norma sosial dan moral. Sebagai contoh, fenomena Tidepod Challenge yang berlaku pada tahun 2017, di mana fenomena ini tersebar melalui media sosial dan dapat perhatian besar daripada semua pihak. Selain itu, media bukan sahaja berfungsi sebagai penyebar maklumat, tetapi juga berfungsi sebagai agen pembentuk realiti sosial. Sebagai contoh, teori moral panic. Teori moral panic merupakan suatu reaksi masyarakat yang berlebihan. Dalam konteks fenomena Tidepod Challenge, fenomena ini dianggap sebagai satu ancaman yang serius. Lebih-lebih lagi, fenomena ini berlaku dalam kalangan remaja, walaupun pada realitinya fenomena ini tidaklah berapa serius. Tetapi, media memainkan peranan untuk membesarkan isu ini sehingga tersebar hingga mewujudkan panik moral terhadap masyarakat. Sehubungan dengan itu, fenomena Tidepod sangat berkait rapat dengan media. Kesimpulannya, kerangka teori media dapat membantu masyarakat untuk memahami bagaimana media memainkan peranan dalam membentuk naratif sosial dan mencetuskan panik moral dalam fenomena Tidepods. Jelaslah bagaimana media sebagai pemboleh ubah dalam artikel Tidepods mengenai fenomena Tidepods Challenge. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kepanikan moral merupakan reaksi yang berlebihan daripada masyarakat akibat daripada masalah sosial yang timbul. Terdapat beberapa isu yang kita lihat daripada kajian ini, iaitu menimbulkan kepanikan moral. Contohnya, masalah
adalah hak remaja, isu semasa, isu jenayah dan sebagainya. Oleh itu, kita haruslah mengambil langkah yang berkesan bagi menangani kepanikan moral ini agar tidak memberi kesan kepada masyarakat dan negara.